One, two, three. Satu, dua, tiga. One, two, three. Okay. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah soalan Selangor set 2. So, kita teruskan pada soalan. Okay. Nah, soalan 1. Raja 1 menunjukkan satu mekanisme barisan pertahanan kedua yang melibatkan sel leukosit. Right. So, ni sebenarnya adalah satu sel leukosit tau. So, basically, kalau you guys perasan, ini adalah sel leukosit jenis fagosit. Ini adalah sel leukosit. Sel leukosit ni sebenarnya bahasa lainnya kita kenali dia adalah sebagai apa? Sel darah putih. So sel darah putih ni nama lainnya kita kenali sebagai sel leukosit. So sel leukosit ni sel leukosit jenis apa? Ini adalah sel fagosit. Sel fagosit menjalankan proses namanya adalah fagositosis. Right. So mari kita tengok pada soalan. So soalannya adalah okey, namakan P dan juga Q. So, basically P ni sebenarnya apa? P ni sebenarnya adalah dia punya kaki palsu tau. So, sel kaki palsu ni namanya adalah pseudopodium. Okay, so kaki palsu. Kalau dalam buku teks awak, sistem pertahanan badan kita ni sebenarnya kita boleh pecahkan kepada 3 tau. Sistem pertahanan badan pertama, sistem pertahanan badan kedua dan juga sistem pertahanan badan ketiga. Okey, saya cerita dululah mengenai sistem pertahanan badan. So basically, lagi sekali tahu, ini adalah dalam bab 11. Okey, sistem keimunan manusia which is pada buku surat 200. So ini adalah tingkatan 4, bab 11, muka surat 200 hingga muka surat 203. Okey. Dalam subtopik kita panggil dia adalah sistem pertahanan. Pertahanan badan. Barisan pertahanan. Okay, so sistem pertahanan badan. Barisan sistem pertahanan kot cantik. Barisan sistem pertahanan. Okay, so barisan sistem pertahanan kita boleh pecahkan kepada 3 tau. Kita ada sistem pertahanan badan pertama, kita ada sistem pertahanan badan kedua dan kita ada sistem pertahanan badan kita yang ketiga. Sistem pertahanan badan kita yang pertama dia adalah defensif tau. Dia terdiri daripada barisan fizikal. Dia adalah terdiri daripada fizikal dan juga kimia. So basically ia melibatkan apa? Ia melibatkan enzim lysosome. Lysosome yang dihasilkan oleh lysosom. Okay. Kemudian ada membran mukus, pembekuan darah, membran mukus menghasilkan membran mukus. Lepas tu kita ada pembekuan darah. Pembekuan darah pun sebenarnya sistem pertahanan badan kita yang pertama. Pembekuan darah. Dan satu lagi adalah HCl yang kita jumpa dekat perut. So saya ulang lagi sekali. Ini adalah bab 11. Dalam bab 11 ni ada satu topik namanya barisan pertahanan badan. Barisan pertahanan badan kita ada 3 jenis. Pertama adalah barisan pertahanan badan pertama. Okey, barisan pertahanan badan yang pertama ni dia adalah defensif. Ia melibatkan kimia dan juga fizikal. Okey, contohnya macam dalam air mata. Dalam air mata kita ni kadang-kadang kalau masuk habuk kan. So air kita punya tiba-tiba masuk habuk kita rasa macam ada keluar air mata kan. So kenapa keluar air mata tu sebenarnya dalam air mata kita ada enzim lysosome. So fungsi enzim lysosome ni apa? Fungsi enzim lysosome ni sebenarnya dia dapat membunuh mikrob. Dan satu lagi kita ada membran mukus. Membran mukus ni pun sama tau. Membran mukus ni dia boleh menghasilkan mukus dan juga sebenarnya dalam mukus ni, membran mukus ni boleh hasilkan mukus. Dia boleh hasilkan mukus. Dalam mukus ni juga dia ada enzim lysosome. So enzim lysosome ni sebenarnya kita boleh jumpa dekat air mata, dekat peluh
dan juga kita boleh jumpa dekat hingus. So dekat hingus, peluh, air mata ada lysozyme. So fungsi lysozyme ni dapat membunuh mikrob, certain mikrob. Kemudian pembekuan darah dan juga pembekuan darah juga terlibat dalam sistem pertahanan badan pertama. Dan HDL ni kita boleh jumpa dalam perut. So, fungsi HCl ni ada dua. Pertama adalah untuk menyediakan medium berasid untuk enzim pepsin bertindak balas. Kedua, dia adalah terlibat dalam sistem pertahanan badan yang pertama, di mana tiba-tiba kalau you guys makan ada tiba-tiba ada mikroorganisma termasuk dalam perut awak, ia akan dibunuh oleh asid hidroklorik. So, fungsi asid hidroklorik ni dapat membunuh bakteria yang termasuk dalam minuman, yang termasuk dalam perut. Okay, HCl ni dapat bunuh mikroorganisma, bakteria. So, sistem pertahanan badan yang kedua. Sistem pertahanan badan yang kedua, dia ada, kita boleh pecahkan kepada dua. Kita ada demam. Lepas tu kita ada radang. Dan satu lagi kita ada demam, radang dan ia melibatkan proses namanya fagositosis. Yang dalam gambar soalan ni, ini adalah proses fagositosis. Nama proses fagositosis. Nama sel yang terlibat yang dijalankan oleh sel fagosit. Apakah contoh sel fagosit? Sel fagosit kita ada dua. Satu adalah neutrofil. Satu lagi adalah monosit. Bezanya adalah kalau monosit ni dia tiada granul, dia adalah sejenis agranulosit. Kalau neutrofil dia ada granul, bintik-bintik halus yang kita kenali sebagai granulosit. Kalau sistem pertahanan badan ketiga, ia melibatkan limfosit. Limfosit yang boleh menghasilkan antibody. So kesimpulannya, barisan pertahanan badan kita ada tiga. Yang pertama adalah defensif, okey, pertahanan badan pertama. Kalau kedua, dia dah melibatkan sel darah putih, tetapi sel darah putih yang terlibat adalah sel fagosit yang menjalankan proses fagositosis. Apakah contoh sel fagosit? Contoh sel fagosit kita ada dua, satu adalah neutrofil, satu lagi adalah monosit. Kalau ketiga dia dah lebih spesifik. Kenapa dia spesifik? Sebab ia melibatkan antibody, di mana antibody itu ia akan dihasilkan oleh sel darah putih atau leukosit yang dikenali sebagai limfosit. So mari kita tengok pada soalan. So soalan nyatakan P dan juga Q. So P ni apa? P ni adalah pseudopodium, betul. Q adalah apa? Q adalah kita kenali adalah sebagai fagosom. Cerita dia macam ni tau. Katakanlah ini first mula-mula. Ini adalah bakteria. Ini dalam buku teks awak muka surat 202. So cerita dia bermula dengan jika ada bakteria, okay, sel fagosit ni akan mengunjurkan kaki palsu dia ataupun kita panggil dia sebagai pseudopodium. So bila dia mengunjurkan, dia akan membentuk, dia akan pertama sekali dia unjur dia punya pseudopodium untuk kepung. Bila dia kepung, the second one, dia akan membentuk apa? Membentuk fagosom. Bentuk fagosom. Fagosom ni wajib terbentuk. Sebab bila fagosom ini terbentuk, fagosom ni nanti dia akan bergabung dengan lysosom. Ini nombor 3 tau. Untuk menghasilkan lysozyme. Kalau zim ni apa? Dia adalah enzim. Kalau dia melibatkan enzim, dia melibatkan proses apa? Dia nak cerna, nak pecah. So, apakah yang dipecahkan dekat sini? Yang dipecahkan sini adalah bakteria. So, yang keempat dekat sini, nanti bakteria itu akan pecah. Bakteria dimusnahkan. Okay. So, bila bakteria musnah, okay. Alright. So, dia akan singkirkan sisa-sisa yang tak bahaya. So, ini adalah proses yang kita cerita dalam sel dalam proses fagositosis. Alright. So,
Now, mari kita tengok soalan seterusnya. Tadi ni betul pseudopodium, yang ini adalah fagosom, bekon ataupun bekon makanan. Seterusnya, nyatakan peranan bahan yang terdapat dalam lysosom. So dalam lysosom tadi kita kata ada apa? Dalam lysosom ada lysozyme. Tapi dia tanya peranan tau. So awak tak payah namakan lah. Awak tak payah namakan lysozyme. So awak just cakap peranannya adalah dia dapat memusnahkan bakteria ataupun mengurai. Okay, next one. Okay, namakan proses. Okay, kalau proses namanya fagositosis. Kalau dia kata namakan sel, nama sel baru fagosit. Okay, namakan proses yang dilakukan oleh sel leukosit dalam mekanisme pertahanan badan itu. So, dia punya proses namanya adalah fagositosis. So, fagositosis. So, jangan salah term. So, kalau benda tu, sel tu kita namanya sel fagosit. Sel fagosit menjalankan proses yang namanya adalah fagositosis. So fagositosis is proses. Kalau sel fagosit itu adalah orang dia, selnya. Alright. So next one. Tisu yang rosak membebaskan histamin yang merangsang gerak balas radang. Nyatakan fungsi histamin. Okay. So basically dalam sistem pertahanan badan yang kedua dia melibatkan 3 peringkat tau. Pertama adalah demam, kedua adalah fagositosis, ketiga adalah radang. So kalau awak kena paku, awak akan perasan radang tu sebenarnya bengkak. Bila awak kena something, dia akan menyebabkan kawasan tu bengkak. Kenapa kawasan tu perlu bengkak? Sebab dia nak bagi kapilari itu adalah kembang. Bila kembang, dia menyebabkan kapilari itu lebih telap. Apakah maksud telap? Semua boleh lalu. So, it's normal kalaulah kena benda tajam, kawasan yang kena benda tajam tu mesti bengkak. Kenapa bengkak? Sebab masa tu kapilari awak tengah kembang. Kenapa kapilari kena kembang? Sebab kapilari kembang dia nak bagi salur darah tu telap. Telap kepada apa? Telap kepada sel fagosit. So basically kalau kawasan tu dia kembang, dia akan menyebabkan banyak lalu kat situ. Dan satu saya nak cerita kenapa demam. Demam ni biasanya adalah suhu meningkat. So bila suhu meningkat, badan kita, sel fagosit ni dia sangat particular dengan suhu. Kalaulah dia tahu suhu meningkat, so therefore dia tahu dia macam daripada sel fagosit tertidur kan. Tiba-tiba suhu tu meningkat, dia terus terjaga dan dia akan mengaktifkan tindak balasnya. So demam ini adalah satu mekanisme sistem pertahanan badan kita yang kedua. So, kenapa mesti suhu meningkat? Sebab dia nak aktifkan sel fagosit kita. Dan satu lagi tadi saya kata kenapa mesti kalau kena benda tajam dia mesti bengkak. Bengkak itu radang sebab dia nak bagi kapilari itu kembang. So kenapa kapilari itu mesti kembang? Dia membolehkan banyak darah mengalir kat situ dan menyebabkan kapilari darah dekat kawasan tu telap. Telap kepada siapa? Telap kepada sel fagosit. So therefore banyaklah sel fagosit semua ada dekat kawasan yang bengkak atau radang itu. Right. So kita tengok soalan. Tisu yang rosak membebaskan histamin yang merangsang gerak balas radang. Nyatakan fungsi histamin. So fungsinya adalah untuk bagi kapilari darah kembang. Setuju? Betul? Dan satu lagi meningkatkan ketelapan kapilari darah terhadap sel fagosit. Dia mesti buat macam tu. Okay, so bila dia telap, dia bukan saja bagi sel fagosit lalu tau. Dia bagi juga banyak kat situ. Maksudnya dia ada faktor pembekuan darah. Okay, so pengembangan kapilari darah, saya nak tambah sikit, dia boleh meningkatkan aliran darah. Meningkatkan aliran darah. Right, so next one. Okay, so ni senang je. Okay, ni ada nota your friends buat. Ni tadi saya kata sel darah putih atau leukosit ada dua jenis. Satu adalah granulosit. Satu lagi kita kenali sebagai agranulosit. Kalau granulosit kita kata bergranul. Dia ada banyak bintik-bintik. So granulosit awak ingat ada band. Okay, so awak ingat sel darah putih kita boleh dibahagikan kepada dua. Kalau dia ada banyak granul, titik, dia ada banyak granul, namanya granulosit. Granulosit ni awak nak ingat band, which is ada basophil, eosinophil, neutrophil. Kalau granulosit, dia flawless, muka dia flawless, tak ada granul. So dia adalah dia LM. Okay, which is terdiri daripada limfosit dan juga monosit. Okay, now apa fungsi neutrophil? Apakah persamaan antara neutrophil dengan monosit? Kedua-duanya adalah sel fagosit. Okay, now kalaulah basophil fungsi dia untuk apa? Untuk hasilkan heparin, untuk mencegah darah daripada beku. Maksudnya darah kita dalam keadaan cecair kan? So kalau dia dalam salur darah, kita tak nak darah kita dalam keadaan pepejal, dia mesti cecair. So macam mana darah kita dalam keadaan cecair itu? Itu adalah disebabkan heparin. Kalau eosinophil, ia terlibat dalam radang dan juga alergik. So normally kan kadang-kadang ada certain orang kalau dia makan something dia radang. So radang itu adalah tindak balas sel darah putih kita jenis
You eosinofil, sorry. Okay, right. So kalaulah limfosit terlibat dalam penghasilan antibody. Right. Now, kita tengok soalan nombor 2. Now, soalan nombor 2 ini adalah tajuk tingkatan 4 juga, which is dalam bab 3. So, pergerakan bahan merentas membran sel. So, tengok dulu soalan tau. Nyatakan struktur R dan juga S. So, awak tengok daripada gambar, ini pergerakan apa? Aktif ke pasif? Bagi saya senang lah. Kalau dia bergerak daripada kawasan yang banyak ke kawasan yang sikit, lepas tu dia tidak melibatkan tenaga, tak ada ATP. So, basically ini adalah pengangkutan pasif. Tapi pengangkutan pasif ada 3 jenis kan? Sama ada dia adalah osmosis, resapan ringkas, satu lagi adalah resapan berbantu. Kalau awak tengok sini dia pakai assistant kan? Tengok dia nak kena lalu dia kena pakai this one. Ini kita panggil dia adalah sebagai protein pembawa. So, dia lebih sesuai pengangkutan yang mana satu adalah resapan berbantu. Sebab kalau osmosis dengan resapan ringkas, normally ia tidak perlukan protein pembawa. Dia boleh terus go through saja, lalu saja. Alright. So, namakan struktur R dan juga S. So, R ni adalah lapisan dui fosfolipid, betul. S itu apa? S adalah protein pembawa. Tak ada masalah. Kacang. Right. Now, seterusnya. Namakan proses pergerakan bahan merentas membran plasma dan raja 2. Ni paling kacang lah. Ini jawapannya adalah respon berbantu. Kenapa kita kata berbantu? Sebab dia ada assistant untuk dia masuk. Kenapa bukan pengangkutan aktif? Sebab ia tidak melibatkan tenaga. So, jawapan yang betul kat sini adalah resapan berbantu. Okey, betul. Next. Nyatakan satu perbezaan di antara pengangkutan yang berlaku pada R dan juga S. So, R ni dia tak payah pembantu kan. Dia main terus lalu je. Kalau R, dia main lalu je. Sebab dia pakai protein, ini adalah dui fosfolipid. R adalah lapisan dui fosfolipid. Kalau bahan tu main lalu je duduk lapisan dui fosfolipid, awak kena tahu ini adalah resapan ringkas ataupun osmosis. Tapi dia tak cakapkan molekul apa kan. So, resapan ringkas lah. Kalau ia perlukan assistant untuk dia masuk, itu adalah ini adalah resapan berbantu. So, R adalah resapan ringkas, S adalah resapan berbantu. Dan satu lagi saya boleh tambah, R tidak memerlukan protein pembawa, S memerlukan protein pembawa. Alright. Now, okay, ini adalah soalan yang famous tau, aplikasi. So, tadi kita kata ini adalah bab 3. Kalau dalam buku teks awak, bab 3 adalah aplikasi tau. Aplikasi ni sebenarnya dah 2 tahun keluar. Satu dia keluar first adalah reverse osmosis. Kedua, tahun lepas keluar liposom. Yang belum keluar lagi adalah ORS. Ataupun minuman isotonik tu tak keluar lagi. So basically, this one adalah soalan aplikasi. You guys boleh tengok buku teks. Muka surat 65 dan juga 66. Nah, so kita baca soalan ni sama-sama tau. So soalan ni dia kata, negara T mempunyai sumber air tawar yang rendah di dunia, namun dikelilingi oleh laut. Cadangkan langkah yang boleh diambil bagi menghasilkan air minuman tulen daripada air laut menggunakan membran telak memilih. So, kalau dalam konteks awak, cara yang sesuai apa? Sebenarnya ini ia melibatkan proses yang dikenali sebagai osmosis berbalik. So, osmosis berbalik ni disebabkan dia pakai air laut kan. So, proses ini namanya penyah garaman sebenarnya. Okay. So, dalam proses osmosis berbalik, awak ingat osmosis, apakah proses osmosis? Proses osmosis ia melibatkan H2O dan ia akan bergerak daripada kawasan air banyak ke upayaan air tinggi bergerak ke keupayaan air yang rendah. Ini kalau osmosis biasa tau. Tetapi kalaulah osmosis itu berbalik, dia akan bergerak berlawanan. Dia akan bergerak daripada kawasan keupayaan air yang rendah ke kawasan
keupayaan air yang tinggi. Macam mana kita boleh paksa? Kita perlu kenakan tekanan. Sebab itu ia melibatkan tekanan. So tekanan dikenakan ke atas air menyebabkan hanya molekul air je yang boleh lalu. Okey, benda asing stay je, halang. Tak boleh keluar, tak boleh lalu. Okey, so ini 2 markah. So macam mana dapat markah? Pertama awak cakap, ia adalah osmosis berbalik. Ini point number 1. Kedua awak cakap, ia memerlukan tekanan ke atas air tu. Untuk paksa air tu lalu, membran telah memilih. Ketiga, dia akan menyebabkan molekul air tu je yang boleh lalu, tetapi benda asing stay. So ni ada 4 jawapan, pilih mana-mana yang sesuai. Right? Now, seterusnya, mari. Saya rasa kita dah buat soalan ni banyak kali. InsyaAllah kalau rezeki awak dia keluarlah. InsyaAllah, insyaAllah. Right. So, Rajah 3.1 menunjukkan struktur terperinci bagi organel. Sekarang kita tak guna organel sebenarnya. Kita kena perkataan adalah komponen sel. So, komponen sel atau organel benda yang sama So, organel W. So, organel W ni apa? Ini adalah chloroplast. Ni bawah mikroskop elektron gambar ni. Betul. So, awak kena ingat dalam kloroplas ada 2 benda yang kena ingat. Satu adalah dia punya macam nak bayangkan dia punya medium ni, kawasan ni. Ini namanya adalah stroma. Kalau awak nampak stack susunan-susunan tu, itu adalah tilakot. Tilakot tersusun, banyak-banyak tilakot, kita kenali dia sebagai granum. Okay. Now, tengok. Namakan satu organ. Soalan ni dia tanya organ. So maksudnya kat mana kita boleh jumpa kloroplast? So kloroplast ni ada klorofil. So kat mana dekat bahagian tumbuhan yang ada banyak klorofil? Klorofil ni warna hijau. So kat bahagian mana yang warna hijau dia banyak? So jawapannya adalah daun. Ni senang lah. So jawapan kat sini daun. Okay. Nah, sebab kerana daun punyai sel mesofil palisad. Dan satu lagi daun ni sebenarnya boleh menjalankan proses fotosintesis. Okay, so jawapan dekat sini kita nak tengok. Saya double check. Jawapan sini daun kerana daun mempunyai banyak sel mesofil palisad. So, sel mesofil palisad ni boleh menjalankan apa? Ia boleh menjalankan proses fotosintesis ataupun tapak untuk fotosintesis. Right. Okay, next one. Semasa fotosintesis, bahagian X ialah tempat di mana tindak balas bersandarkan cahaya berlaku. Kalau bersandarkan cahaya, itu adalah tilakoid. Okay, di mana Y adalah tidak bersandarkan cahaya. So, awak ingat, kalau bersandarkan cahaya, kalau ia bersandarkan cahaya, dia berlaku kat tilakoid. Dia melibatkan fotolisis. Maksudnya dia melibatkan cahaya. Pemecahan molekul air melibatkan cahaya. Foto. Namanya pun foto. So foto cahaya. Dia melibatkan fotolisis. Kalau tidak bersandarkan cahaya, dia tidak melibatkan cahaya matahari. So dia berlaku dekat stroma. Okay. So berlaku kat stroma. So terangkan bagaimana tindak balas bersandarkan tindak balas berlaku. X, dia tanya X kan bersandar cahaya berlaku. So terangkan bagaimana tindak balas bersandarkan cahaya berlaku di X. So X ni tadi kita kata adalah tilakoid. So awak just cerita cahaya matahari ni okay, diserap daripada permukaan, diserap daripada permukaan tilakoid, kerja dia akan menguja elektron. So elektron ni akan teruja, teruja melompat-lompat. Bayangkan elektron ni dia melompat-lompat. Tak melompat. So dia melompat melalui satu siri yang kita kenali sebagai siri pengangkutan elektron. Dan elektron ni bila dia melompat, dia hasilkan satu benda. Yang dihasilkan adalah tenaga. So senang kata, dalam tindak balas bersandarkan cahaya ni sebenarnya ia melibatkan 2 proses penting. Pertama adalah pengujaan elektron. Okey, elektron tu teruja. Bayangkan elektron tu melompat-lompat. Lompat. So apa kesan dia melompat? Dia melompat bukan melompat sia-sia tau. Dia melompat adalah untuk menghasilkan tenaga. Okey. So tenaga itu nanti akan digunakan dalam tindak balas tidak bersandarkan cahaya. So dia melompat dalam satu siri namanya siri pengangkutan elektron. So tenaga ATP dihasilkan dan tenaga ini nanti yang akan digunakan dalam tindak balas tidak bersandarkan cahaya.
Sebenarnya dalam tindak balas tidak bersandarkan cahaya, dalam tindak balas bersandarkan cahaya, tindak balas bersandarkan cahaya ada dua bahan penting yang terhasil. Satu adalah ATP, satu lagi adalah NADPH, which is ini adalah ejen penurunan. So hasil daripada tindak balas bersandarkan cahaya ATP dengan NADPH ni, nanti this one, dia akan digunakan dalam tindak balas tidak bersandarkan cahaya. Alright. So, kita tengok next question. Terangkan kesan kepada tindak balas tidak bersandarkan cahaya yang berlaku pada Y jika tiada cahaya matahari. So, kalau tak ada cahaya matahari, cerita dia kalau tak ada cahaya matahari, tindak balas bersandarkan cahaya tidak berlaku. Kalaulah ini tidak berlaku, ATP ataupun saya kata NADPH tidak dihasilkan. Bilalah ini tidak dihasilkan, kalaulah ATP dengan NADPH ni tidak dihasilkan, maksudnya dia tak ada tindak balas tidak bersandarkan cahaya tu tak boleh berlaku. Senang kata, untuk tindak balas tidak bersandarkan cahaya berlaku, dia kena depends dulu dengan bersandarkan cahaya. So, soalan dia dekat sini, apakah kesan jika keadaan cahaya? Kesannya, saya nak cakap, tindak balas tidak bersandarkan cahaya tidak berlaku kerana molekul ADPH dengan ATP tidak dapat dihasilkan. So, bila dia tidak dapat dihasilkan, sebatian organik 6 tidak dapat diturunkan kepada monomer glukosa. So, basically glukosa tidak berlaku. So, awak just kena ingat tau. Dalam tajuk fotosintesis, awak ingat, bahan mentah adalah H2O. Satu lagi adalah karbon dioksida. Lepas tu, ia akan menghasilkan glukosa plus H2O plus satu lagi adalah oksigen. So, awak kena ingat, dalam equation ni, yang mesti berlaku dulu adalah this one, H2O. So, H2O ni, dia terlibat dalam tindak balas, saya nak cuba buat short form. Tindak balas bersandarkan cahaya. So, dalam tindak balas bersandarkan cahaya, apakah dia punya bahan hasil dia? Dia akan menghasilkan air dan juga oksigen. Ini adalah hasil daripada tindak balas hasil. Ni hasil tau. Hasil daripada tindak balas bersandarkan cahaya. Kalau air ni pula apa? Air ni adalah bahan mentah. Okay. Now, so awak kena ingat, tindak balas bersandarkan cahaya mesti berlaku dulu. Kalau tindak balas bersandarkan cahaya tidak berlaku, karbon dioksida ni tak boleh buat kerja. Bila karbon dioksida ni tak boleh buat kerja, so glukosa tidak dapat dihasilkan. Sebab tu jawapan kawan awak kat sini adalah sebatian organik 6 tidak dapat diturunkan kepada monomer glukosa, ataupun awak kata glukosa tidak dapat dihasilkan. Okay. Right, so 2 markah. Right, so next question. Rajah 3.2 menunjukkan graf pengambilan karbon dioksida melawan keamatan cahaya. So this one sebenarnya apa? This one kita panggil dia adalah sebagai titik pampasan. Titik pampasan ni sebenarnya apa? Apabila kadar respirasi dan kadar fotosintesis sama. Kita tak nak sama tau. Sebab kalau dia sama dekat sini, kadar penggunaan glukosa digunakan dan glukosa dihasilkan adalah sama. So maksudnya kita tak ada tenaga lebih. Ataupun kita tak ada glukosa lebih. Glukosa dihasilkan. So kita tak nak. Kita nak kalaulah boleh yang ini. Mana satu lebih elok? Yang elok adalah this one. Yang ini. Yang atas ni kita kata bila keamatan cahaya yang tinggi.
Yang atas, sekejap, bukan ni, this one. Okay. Yang ini kita kata adalah graf ni merujuk kepada kadar fotosintesis adalah lebih tinggi daripada kadar respirasi. Kenapa ini elok? Sebab kita ada banyak glukosa. So, bila kita ada banyak glukosa lebih, okay, glukosa ni akan digunakan untuk pertumbuhan. Tapi kalaulah katalah dekat bawah ni kan, yang di sana, ini bahaya. Sebab kalau dekat bawah ni, kita nak kata kadar respirasi adalah lebih daripada kadar fotosintesis. Which is ini adalah bahaya sebab kalaulah kadar fotosintesis ni sikit, maksudnya glukosa sikit tau. Sini glukosa sikit. Kalau glukosa sikit, respirasi of course tak boleh berlaku. So sini glukosa banyak. Kalau titik pampasan ini berlaku pada masa yang lama, dia akan menyebab apa? Kadar pertumbuhan. Tiada pertumbuhan sebenarnya. Tumbuhan tu dia hanya untuk hidup je, surviving je. Tapi dia tak ada glukosa lebih untuk dia punya pertumbuhan. So tiada pertumbuhan. Lama-lama dia boleh jadi tumbuhan itu akan mati. So biasanya titik pampasan ni berlaku time bila keamatan cahaya tu rendah. Keamatan cahaya tu tak cukup tinggi untuk dia menjalankan fotosintesis yang lebih banyak. Okay. Right. So nyatakan kesan keamatan cahaya ke atas fotosintesis pada titik Z. So kita kata kesan keamatan cahaya ke atas kadar fotosintesis. So kadar fotosintesis adalah sama dengan kadar respirasi. So apakah kesannya? Ya. Kesannya adalah kita nak kata kat sini kadar fotosintesis adalah sama dengan kadar respirasi. Dia menyebabkan kita kata tak ada tenaga lebih yang dihasilkan. Sekejap saya tengok dalam teks ada tak tenaga lebih. Ini bab 3. Sekejap bab 3. Cuma kan bab 2. Sekejap saya rasa dalam bab 2. Sekejap. Sekejap. Start broadcast, come on. Kejap titik pampasan, apa lagi pun dalam titik pampasan. Okay, saya tambah sikit tahu dalam titik pampasan dalam buku teks. Titik pampasan ni kata hasil fotosintesis akan digunakan sepenuhnya dalam respirasi tumbuhan. Kadar fotosintesis mesti melebihi kadar respirasi setiap hari untuk memastikan pertumbuhan. So kalau banyak glukosa lebih, so glukosa itu akan digunakan untuk menghasilkan bunga, biji benih dan juga buah-buahan. Tapi kalau lah titik pampasan tu berlaku pada masa yang lama, dia akan menyebabkan tiada tenaga lebih lah, tiada pertumbuhan berlaku. Sekejap Kenapa ni? Tiada pertumbuhan berlaku. Tapi soalan ni dia tak tanya pasal pertumbuhan kan? Dia tanya pasal kadar fotosintesis. So kadar fotosintesis adalah sama. Ni je jawapan dia. Tak ada jawapan lain. Alright. So next one. Mari. Soalan 4. So soalan 4 ni adalah bab 12 tingkatan 5. Okay, 6. Mari kita baca soalan bersama-sama. Rajah 41 menunjukkan karyotyp bagi seorang individu yang menghidap penyakit genetik. So, ini adalah susunan kromosom. Susunan kromosom kita panggil dia sebagai karyotyp. Karyotyp ni sebenarnya susunan kromosom ikut saiz. Kalau awak perasan, kromosom ini disusun ikut saiz. Nombor 1 ni paling besar. Awak perasan tak kromosom yang nombor 22 ni paling kecil. Kalau X ni, ini kita panggil ini adalah sebagai kromosom seks. Senang kata kromosom ada 2. Okey, kalau yang menentukan jantina XY, ini kita panggil dia sebagai kromosom seks. Ini adalah kromosom seks. So, kromosom seks adalah kromosom nombor 23. Tapi kalau kromosom 1 hingga 22, kita kenali dia sebagai autosom. So, kromosom manusia ada 2 jenis. 1 sampai 22 namanya autosom. Yang nombor 23 adalah kromosom seks. Kromosom seks ni nak menentukan jantina. So, daripada soalan ni, kalaulah awak nak teka, ini lelaki ke perempuan. Kalau tengok dia sama saiz, of course lah ini adalah perempuan. This one is XX. Macam mana awak nak tahu dia Y? Y dia bawa separuh je genetik. So, kalau Y,
Macam ni. Kalau lelaki, dia separuh. Kalau macam ni XY. Tapi kalau awak nampak dia sama besar, sama tinggi ni, ini adalah XX. So basically ini adalah perempuan. So penghidap ini adalah perempuan. So namakan penyakit ini, namanya adalah penyakit ni, kalau saya salah sebut, saya minta maaf. Namanya adalah cri du chat. Ini adalah mutasi kromosom. So ingat tahu, mutasi ada dua jenis. Mutasi kromosom ada dua jenis tahu. Mutasi, pen saya dah buat hal ni. Mutasi kromosom ada dua jenis. Satu adalah mutasi struktur. Satu lagi kita kenali dia adalah bilangan. Kalau bilangan macam Down syndrome, masuk sini. Bilangan Down syndrome. Sindrom Down. Kalaulah dalam soalan ni, ini adalah mutasi struktur. Sebab perasan bilangan kromosomnya sama, dia ada 23 tau. Tetapi kromosom dia yang nombor 5 ini sedikit hilang. Dah lenyap separuh. Nampak tak? Kalau awak cakap atas lengan dia pendek sikit. So penyakit ini kita kenali dia sebagai apa? Penyakit ini adalah cri du chat. Kenapa Down syndrome tak sesuai? Sebab Down syndrome itu adalah disebabkan kromosom terlebih pada nombor 21. Tapi nombor 21 dia okey. Tapi kalau kat sini yang terlebih, tiba-tiba ada triple, ada orang ketiga, tu baru nama dia sebagai sindrom Down. Tapi dalam ni just nice dia ada dua. Okey, tak ada orang ketiga. Okey. Now, ini your friends ada cerita kat sini. Right, terangkan punca penyakit yang dinyatakan. So, punca ni adalah mutasi kromosom. Mutasi kromosom jenis apa? Mutasi kromosom jenis struktur. So, mutasi kromosom jenis struktur ni ada 4. Satu adalah penyelunyapan. Kedua adalah penggandaan, dia mengganda. Jadi double. Ketiga adalah penyonsangan. Keempat adalah translokasi. Translokasi pindah tempat. Okay. So, dalam kes ni, ini adalah mutasi kromosom struktur jenis yang mana? Yang ini adalah jenis penyelunyapan. This one lah. Okay. Right. Now, so hampir keseluruhan ni akan keluar, hilang. So, 2 markah. Now, next one. Soalan seterusnya. Rajah 4.2 menunjukkan graf bagi variasi warna mata bagi individu manusia. So, kita ada biru, coklat, hijau, hazel. Hazel is quite brown lah. Dan juga kelabu. Now, terangkan faktor yang menyebabkan variasi. So, variasi ni sebenarnya kita ada 2 jenis variasi kan. Satu kita ada variasi selanjar. Sekejap, saya rasa problem dengan semua iPad ni. Variasi selanjar. Satu lagi adalah variasi tak selanjar. Tak selanjar, tak berubah tau. Lahir memang dah macam tu je. Contoh, saya tak boleh gulung lidah. Sampai bila saya tak boleh gulung lidah. Katakanlah, saya punya darah A. Sampai bila saya darah A. Tak ada apa-apa makanan yang boleh tukar tiba-tiba darah saya jadi darah O. So, macam warna mata. Warna mata kalau awak dah dilahirkan hazel, sampai bila hazel. Kalau dilahirkan hijau, sampai bila adalah hijau. So, tak berubah. So, kalaulah warna mata, dia masuk tak selanjar. Kalau selanjar, boleh sentiasa berubah. So, yang paling senang nak berubah adalah ketinggian dan satu lagi adalah berat badan. Warna kulit pun boleh, banyak lah. Warna kulit. Awak punya shoulder pun boleh, kalau orang berenang, awak perasan tak shoulder dia besar sikit. Saiz bahu pun berbeza sebenarnya. Saiz bahu sebenarnya adalah variasi tidak selanjar. Awak punya kaki pun sama, saiz kaki. Kalau awak besar, kaki awak boleh besar sikit. So, saiz kaki, bahu, kelebaran bahu adalah variasi tidak selanjar. Kalau orang banyak berenang atau dia pergi gym, buat weightlifting, dia punya shoulder akan jadi broad sikit lah, besar. So, terangkan faktor yang menyebabkan variasi. Oh, soalan ni dia tak tanya jenis variasi. Soalan ni dia tanya pasal faktor. So, kalau variasi selanjar dipengaruhi oleh 2 faktor. Satu adalah faktor genetik, satu lagi adalah kalau variasi selanjar tau. Kalau selanjar dipengaruhi oleh 2 faktor. Okey, dia kalau selanjar dipengaruhi oleh 2 faktor. Genetik dan satu lagi adalah persekitaran. Kalau tak selanjar, dia hanya genetik. So, warna mata tadi kita kata dia adalah tak selanjar. So, tak ada makanan atau apa-apa yang boleh ubah mata awak daripada hazel, contohnya hazel jadi hijau. So, faktor dia adalah faktor genetik. So, dalam faktor genetik ni ada banyak tau faktor genetik. Ia melibatkan pindah silang yang berlaku pada profasa 1 dalam meiosis. Typo sikit. Ataupun persenyawaan berlaku secara rawak di mana satu sperma sahaja dapat mensenyawakan usid sekunda. Dan itu kita tak boleh pilih. So, senang kata sperma ni tak select. Dia main berlaku secara rawak. Okay. So, 3 markah. So, point dia satu adalah, ni salah eja sikit tau. Genetik, ini adalah point number 1. Point number 2 adalah pindah silang. Awak terang pindah silang tu berlaku pada bila? Point number 3 berlaku adalah pada profasa 1. Now, seterusnya.
Berat badan yang berlainan antara individu merupakan sejenis variasi. So, variasi apa tadi kita kata? Ini adalah kalaulah berat badan. Okay, lau berat badan adalah variasi selanjar. Sentiasa berubah. Kalaulah warna mata kita kata tadi tak selanjar. So, nyatakan perbezaan. Perbezaannya kita kata variasi selanjar. Kalaulah, Sekejap. Kita kata berat adalah variasi selanjar. Manakala warna mata adalah variasi tak selanjar. Yang lain kita kata berat ni boleh diukur kuantitatif. Kalaulah tak selanjar, dia adalah kualitatif. Dan satu lagi, dia banyak lagi perbezaan. Kalau yang kuantitatif ni kan, variasi selanjar dia ada ciri perantara. Gemuk sikit, besar sikit, tinggi sikit. Dia ada ciri perantara. Sini ada ciri perantara. Ciri perantaraan. Sini tiada ciri perantaraan. Ini adalah dalam bab 12 tau. So, sekejap saya tolong sikit. Ini adalah dalam tajuk tingkatan 5, bab 12. Muka surat. Bab 12. This one adalah pada muka surat 261. 260. 260 hingga 265. Okay. Right. Now, seterusnya. Okay. Soalan 5. So, soalan 5 ni adalah tajuk ekosistem tau. So, ekosistem bab 10 ni rasa. Ya, ancaman alam sekitar. So, ini adalah tingkatan 5, muka surat 209. So, ini adalah dalam tajuk ancaman alam sekitar. Okay. Ancaman alam sekitar. Okay, mari kita baca soalan bersama-sama. So, Rajah 5.1 menunjukkan stesen jana kuasa yang terletak berhampiran sebatang sungai. Okay, so awak tengok kat sini, dia menghasilkan gas ni namanya adalah gas sulfur dioksida. Kalau you guys perasan kat sini, dia ada melibatkan penghasilan gas sulfur dioksida dan juga nitrogen oksida. So, kalau awak nampak sulfur dioksida dengan nitrogen oksida, dia akan menjadikan fenomena apa? Sebenarnya jadi fenomena hujan asid. So, sebenarnya hujan asid ni adalah hasil daripada apa? Hasil daripada pencemaran udara. Bukan pencemaran air tau. Pencemaran udara. So, pencemaran udara yang tinggi, dia boleh menyebabkan hujan asid berlaku. Kenapa? Pencemaran udara akan menghasilkan dua jenis gas, which is kilang boleh menghasilkan sulfur dioksida dan juga nitrogen dioksida. Now, next. Terangkan macam mana hujan asid ini boleh berlaku. Right, so fenomena dia. Okay. Stesen jana kuasa membebaskan gas nitrogen dan juga sulfur dioksida. Betul? So, point number 1. So, gas-gas ini akan bergabung dengan wap air membentuk asid nitrik dan juga asid sulfurik. Kemudian, kalaulah wap-wap air tu dinaik jadi air, lepas tu bila dia turun, dia akan turun menjadi hujan asid. So, 2 markah di sini. Betul? Nah, nyatakan satu kesan fenomena terhadap organisma dan alam sekitar. So, jawapan ni sebenarnya ni, organisma dan alam sekitar sebenarnya 2 markah ni cantik lah kan, sebab kat situ kata organisma dan alam sekitar. Okey, tapi sebabkan 1 markah kita bagi 1 je. Okey, menyebabkan penyakit kulit, dia akan jadi gatal dan juga membesarkan tisu daun dan juga merobohkan akar. Betul, ni ada banyak. Semua betul. Alright. So, seterusnya. Now, air daripada stesen jana kuasa tersebut mengalir ke sungai bersebelahan. Rajah 5.2 ialah graf menunjukkan peningkatan suhu sampel air sungai melawan masa. So, kalau awak tengok dekat sini, dia punya suhu makin lama makin meningkat tau. Masa, awak tengok masa tu makin lama makin meningkat. So, terangkan hubungan antara masa dengan populasi ikan. Tapi soalan tu dia tanya pasal populasi ikan tak? So, ingat. So, kalaulah awak tengok kat sini, bilalah dia makin meningkat, kita nak kata pencemaran terma tu makin meningkat. Bila pencemaran terma meningkat, dia akan menyebabkan apa? Menyebabkan populasi ikan berkurang. Semakin masa tu bertambah, populasi ikan makin berkurang. Kenapa? Sebab suhu tu meningkat. So, suhu meningkat ini akan menyebabkan pencemaran terma berlaku. So, bila apakah kesan jika suhu itu meningkat? Kesannya akan menyebabkan BOD, oksigen terlarut adalah kurang. So, menyebabkan kematian ikan. So, pencemaran terma ni sebenarnya boleh menyebabkan BOD kita tinggi.
Kita tak nak BOD tinggi. Bila BOD adalah tinggi, kita kata pencemaran air adalah tinggi. Bila pencemaran air tinggi, kita kata ikan-ikan ni semua boleh mati. So BOD ni sebenarnya adalah biochemical oxygen demand. Maksudnya oksigen terlarut dalam air tu kurang. Okay, so bila oksigen terlarut dalam air tu kurang, dia akan menyebabkan ikan-ikan ni semua boleh mati. Okay, right. Mari kita teruskan. Let's go. Now, stesen jana kuasa tersebut membebaskan banyak gas rumah hijau. So, contoh gas rumah hijau yang paling famous adalah gas karbon dioksida. So, cadangkan amalan teknologi hijau yang boleh dilakukan dalam penjanaan tenaga untuk melestarikan alam. So, ingat, apa-apa dalam melestarikan alam, sebenarnya kita nak kurangkan gas karbon dioksida dan juga kita nak cuba kurangkan, kita nak buat damage control. Maksudnya kita tak nak rosakkan alam sekitar. So, kat sini jawapannya kalau you guys tengok dekat sini, dia kata sini cadangkan amalan teknologi hijau. Ingat, so apa-apa amalan teknologi hijau, sebenarnya kita nak kurangkan gas karbon dioksida dan kita nak banyak guna tenaga yang boleh diperbaharui tau. So, jawapannya dekat sini kita boleh bagi, dia ada 2 markah kan. So, kita kata banyak guna tenaga semula jadi, betul. Contoh tenaga semula jadi ni adalah tenaga alternatif. Okay. Contoh, awak bagi contoh, apakah contoh-contoh tenaga semula jadi? Solar, angin dan juga bio-GC. Bio-GC ni adalah daripada tumbuhan yang dah mati. Okay. Nah, kenapa solar ni bagus atau sumber semula jadi ini bagus atau sumber yang boleh diperbaharui ini adalah bagus? Okay, sebab ia tidak membebaskan gas karbon dioksida ataupun dia membebaskan gas karbon dioksida yang sikit. Tapi kalau solar ni tidak membebaskan gas karbon dioksida lah. Okay, so dia tidak memberi kesan kepada rumah hijau. So banyak jawapan kat sini. So sini 2 markah. Good. Right, kita teruskan. Mari. Ni tadi saya bagi tips tau. Kalau dia kata soalan itu tanya pasal amalan teknologi hijau. Tips dalam amalan teknologi hijau, tiba-tiba keluar esei. Awak apa-apa esei adalah satu cara dia. Amalan adalah ini cara untuk kurangkan karbon dioksida, nak kurangkan pencemaran dan minimumkan kerosakan alam sekitar. Degradasi adalah kerosakan. Okay? Right. Now, seterusnya soalan 6. Wow. Sekejap, soalan ni is very tricky tau. Sekejap ini adalah biodiversity. Which is soalan biodiversity adalah right. Okay, archibacteria. Alam, kita ada 6 alam tau. So, kita bila nak cerita alam, dalam buku teks awak adalah pada muka surat 146 hingga 147. So, dalam 146, 147, dia kata namakan alam bagi bakteria. Sebenarnya bakteria ni, ada budak tanya saya, macam mana kita nak tahu dia archibacteria atau eubacteria tau. So, alam ni ada, kita ikut dia punya hierarki yang paling ringkas kepada paling kompleks tau. So, alam kita ada 6 alam. Aduh. Alam kita ada 6. Dia akan mula dulu dengan archibacteria. So, archibacteria ni paling primitif. Sekejap Dia mula dengan alam yang pertama adalah archibacteria. Sekejap. Archibacteria. Sekejap. Saya eja ni memang kurang sikit. Archibacteria. The second one, kita ada eubacteria. Eubacteria. Lepas tu, kita ada protista. Contohnya macam paramecium. Sekejap salah eja lagi sekali. Protista. Kemudian kita ada paramecium. And then kita ada fungi. Sayang, salah. Lepas protista adalah fungi. Lepas tu kita ada plantae. And then finally kita ada animalia. So kalau awak nak tengok jenis sel kan, katakanlah dia mula dengan archibacteria ni, dia adalah unicell, huruf U saja. Unicell. Eubacteria, unicell. Protista ada unicell dan multicell. Unicell dan multicell. Fungi, unicell dan multicell. Plantae, multicell. Animalia, multicell. Okay. Now, kita tengok soalan. Dia kata namakan alam bagi bakteria X. So, bakteria ni ada 2 jenis. Satu adalah bakteria
Archaebacteria, satu lagi Eubacteria. So jawapan dekat sini adalah bakteria dia adalah Archaebacteria. Yang ni facts tau. Ni memang kena baca. Kenapa Archaebacteria? Sebab Archaebacteria ni ada 3 jenis tau. Dia ada metanogen. Archaebacteria ni, apa beza Archaebacteria dengan Eubacteria? Bezanya ni je. Kalau lah Archaebacteria ni, dia punya dinding sel tak ada peptidoglikan. Kalau Eubacteria, dinding sel ada peptidoglikan. Nah, bezanya Archaebacteria ada 3 jenis bergantung kepada tempat. Kita ada metanogen, and then kita ada halophyte. Ni memang facts. You have to read. You have no choice. Thermophile. Nama pun termo. Termo ni senang suhu. Okay. So kalau metanogen kita boleh jumpa kat mana? Dia adalah bakteria anaerob yang kita boleh jumpa kat paya dengan saluran pencernaan haiwan dan juga manusia. Kalau halophyte kita jumpa dekat kawasan air masin, contohnya adalah laut mati. Kalau thermophile kita jumpa ada kat mata air yang panas. So soalan ni dia tanya adalah pasal duduk kat usus kan? So bila duduk kat usus, jawapan yang sesuai adalah Archaebacteria. So ini facts. Okay. Right. Now seterusnya. Ingat kalau apa-apa bakteria sebenarnya nyatakan satu ciri. Nyatakan satu ciri apa-apa yang ciri yang ada dalam Archaebacteria. Yang paling senang dia mesti unisel. Ataupun kalau awak nak buat susah sikit awak boleh kata dinding sel tiada peptidoglican. Dinding sel tiada peptidoglican. Okay. Seorang murid mengalami kesakitan di dalam perut dan cerit-berit selepas makan makanan yang tercemar oleh lalat. Soalan ni dia banyak tau. Dia masuk tiba-tiba gambar nampak macam sistem pencernaan. Tapi soalan dia tanya bab 8 pasal biodiversity. Soalan B pula dia tanya pula pasal mikroorganisma. Mikroorganisma ni bab 8 juga dalam tajuk, dalam muka surat. Bab 8 ke? Bab 8 kah? Yap, bab 8 muka surat 162. Dia cakap pasal patogen kan. Bila cakap pasal patogen ni muka surat, buku teks muka surat 162 hingga 164. So terangkan peranan mikroorganisma yang disebarkan oleh lalat. So lalat ni sebenarnya adalah vektor. Sebab kenapa? Sebab dia boleh bawa patogen. Sekejap, saya baca lagi sekali. Terangkan peranan mikroorganisma. So kalau dia jahat menyebabkan penyakit, kita kata mikroorganisma itu kita kenali dia sebagai patogen. Okay, so patogen ni menyebabkan apa? Patogen ni boleh menyebabkan penyakit. So dalam kes ni penyakit apa? Dia adalah penyakit berjangkit. So dia boleh menyebabkan tisu rosak. Okay, 2 markah. Good. Now, next one. Mari. Wow, C. Okay, ini adalah penamaan kan? Binomial punya nama. Sana. Bab 8. Yap. Ini kalau you guys tengok dalam buku teks awak, ini adalah dalam bab 8. Ini tingkatan 5. Bab 8. Muka surat 149 dalam tata nama binomial sistem. So, awak ingat tak cara dia susun ni kan? Allahu Akbar. Ingat, dia mula daripada bawah. Okay, dia mula daripada spesies dan juga genus. Okay, so soalan dia kat sini adalah terangkan cara yang betul menulis nama saintifik. Okay, nama saintifik awak ingat girlfriend je. Okay. Tak, awak ingat GF. Bukan. GS. Okay. Genus mesti kat depan. Belakang tu adalah mestinya mesti spesies. Nak kata macam ni. Cara nak tulis macam ni je. Awak ambil Tapirus indicus. Dengan cara gariskan dia. So ini penamaan dia. So depan ni kita kata dia adalah, ini adalah dia punya genus. Belakang ni adalah dia punya spesies. So penamaan dia adalah dengan cara dua perkataan di mana depan itu adalah genus, belakang itu adalah spesies. Cara awak nak tulis adalah awak tulis biasa tapi awak garis. Dan depan tu adalah huruf besar. Okay.
So terdiri daripada dua perkataan iaitu nama genus, betul? First depan dia mesti genus, belakang adalah spesies. So awak tulis lah. Kalau saya tulis. Okay, saya tulis lah Tapirus macam ni. Tapirus indisus. So lepas tu gariskan dia. Ni cara penulisan yang betul. Ni pun tak pernah keluar lagi tau. So jika ditulis secara jika ditulis kedua-duanya mesti digaris secara berasingan. Tak boleh rapatkan dia. So betul, ini 2 markah. Okay, next. Haiwan tersebut merupakan spesies terancam di Malaysia. Terangkan satu langkah. So langkah kita ada 3 tau. Pemeliharaan, pemulihan. Pemeliharaan kita preserve. Maksudnya tapi tu duduk situ je. Contoh macam hutan simpan. Okay, so katakanlah kalau pemeliharaan kita ada 2, sama ada in situ atau ex situ. Kalau in situ macam taman negara, kita biar je dia duduk dalam taman negara. Kalau ex situ macam zoo, maksudnya kita pergi pindah dia duduk kat zoo. So dekat sini cara-cara dia ada banyak. Pertama, kalau lah awak tengok dekat sini, pertama adalah pemeliharaan in situ. Kalau kita kata in situ, maksudnya kita kekalkan dalam habitat tu. Tapi kalau pemeliharaan jenis ex situ, dia adalah zoo. Ingat tahu, kalau in situ, dia maintain duduk kat situ. Kalau lah pemeliharaan itu ex situ, kita letak dia dekat zoo. Maksudnya pindahkan dia di zoo. So sebab di sini 2 markah saja kan. Dia kata terangkan satu langkah. So ini adalah facts dia. Terang maksudnya ada satu facts, satu explanation. So facts dia pertama adalah pemeliharaan in situ. Ni F dia. So terang, apakah pemeliharaan in situ? So pemeliharaan in situ adalah mengekalkan tapir itu dalam habitatnya. Contoh macam taman negara. Kalau kita pindah tempat lain, itu kita panggil dia sebagai ex situ. So apakah contohnya? Kita pindahkan tapir itu pergi ke zoo negara. Zoo something macam tu. Alright? Now, seterusnya. Okay. Tajuk 7.1. 7.1 ni adalah pendebungaan yang berlaku antara enter. Pendebungaan ni sebenarnya apa? Adalah satu proses butir bunga jatuh atas stigma. Kenapa butir bunga yang mesti jatuh atas stigma? Sebab dalam butir bunga tu ada gamit jantan. So senang kata untuk persenyawaan dalam tumbuhan berlaku, pendebungaan mesti berlaku dulu. Kalau pendebungaan tidak berlaku, persenyawaan tidak berlaku. Kalau persenyawaan tidak berlaku, buah tak akan terhasil. Alright? Now, so dia bunga melekat pada stigma akan membentuk struktur P. Namakan struktur P. Struktur P tu ingat, dia adalah tiup dia bunga. So P ni awak ingat, dalam dia bunga, ni ingat tak? Dalam dia bunga, ada orang kata dia bunga sebenarnya dia bawa gamit jantan. Sekejap. Dalam dia bunga sebenarnya ada 2 nukleus. Dalam dia bunga ada 2 nukleus. Satu adalah nukleus penjana. Nukleus penjana. Satu lagi adalah nukleus tiup. Fungsi nukleus tiup ni nanti dia akan menghasilkan tiup dia bunga. Barulah nukleus penjana ni nanti follow. Nukleus penjana ni nanti dia akan mitosis menjadi gamit jantan. Dia akan mitosis jadi 2 gamit jantan. Right, mari kita tengok. Okay, so dia bunga melekat pada stigma membentuk struktur P. Namakan struktur P. P adalah tiup dia bunga. Betul. Right. Namakan bahan yang merangsang pembentukan P. Macam mana tiup bunga dibentuk? Disebabkan dekat stigma atas tu, stigma ni, sebab tu serangga suka dekat stigma. Dekat stigma ni, sebenarnya dia ada nektar. Nektar tu sebenarnya apa? Nektar tu sebenarnya adalah madu. Nektar. So dekat sini jawapan dia. Namakan bahan yang merangsang pembentukan struktur P. So bahan yang merangsang struktur P adalah sukrosa. Okay. Seterusnya. Huraikan bunga menjalankan proses ganda 2. Bila kita kata ganda 2, maksudnya ada 2 persenyawaan. Macam mana boleh berlakunya persenyawaan? Tadi kita kata dalam dia bunga atau butir dia bunga, dia ada 2 nukleus. Satu, kita kenali dia adalah sebagai nukleus penjana. Satu lagi adalah nukleus tiup. Nukleus tiup ni fungsinya adalah untuk menghasilkan tiup dia bunga. Nukleus penjana ni nanti dia akan mitosis menjadi 2 gamit jantan. So persenyawaan ganda 2 melibatkan 2 gamit jantan. Hasil daripada mitosis nukleus penjana tadi. So bila ada 2 gamit jantan, so gamit jantan seronok Maksudnya ada 2 gamit betina yang boleh disenyawakan. So dalam kes ni, satu gamit jantan, dia akan senyawakan sel telur,
membentuk zygote diploid, di mana satu gamet jantan lagi dia akan bercantum dengan dua nukleus kutub membentuk nukleus endosperma yang triploid. Wajib perkataan triploid. So katakanlah awak nak buat dalam bentuk short format, awak nak bayangkan macam ni tau. Bila katakanlah penyawaran dia dua dalam tumbuhan berbunga, nak bayangkan ini adalah dalam ovule tau. Sekejap dalam pundi embrio. Katakanlah ini adalah dalam pundi embrio. Sekejap. Dalam pundi embrio, nak bayangkan dekat betina ni nanti dia ada dua kat sini. Tiga atas. Lepas tu dia ada satu besar kat sini. Satu yang kecil kat sini. Yang akan disenyawakan yang ini. Yang ini ni kita panggil dia, yang ini adalah dua nukleus kutub. Ini adalah dua nukleus kutub. Okey. Bawah yang besar ni, ini kita panggil dia adalah sebagai sel telur. Okay. So bila gamet jantan masuk, katakanlah gamet jantan masuk, satu gamet jantan ni akan senyawakan sel telur. So ni gamet jantan. So bayangkan gamet jantan ni N. Ini pun sama N. So selepas persenyawaan, dua gamet jantan ni dia akan membentuk zygote yang diploid 2N. Manakala dua nukleus tube ni dijumpa gamet jantan, ingat dua nukleus tube kutub ni N. Sorry, saya tengok. Sini N. So, gamet jantan akan senyawakan dua nukleus kutub, gamet jantan. Dia akan jadi sel yang 3N. So, sel 3N ni sebenarnya kita kenali sel 3N ni adalah nukleus endosperma triploid. Okay, this one kalau awak tengok dalam buku teks, ini adalah tajuk yang kata 5 of course. Bab 6, buku teks adalah pada muka surat 1, 2, 3. Cantik. Okay, right. Now, seterusnya. Selepas persenyawaan ganda dua, ovari dengan ovule akan mengalami perubahan. Okay, nyatakan perubahan dia. So, perubahannya ovari akan jadi buah. Ovule akan jadi biji benih. So, untuk tumbuhan sebenarnya dia suka siapa? Dia suka biji benih. Sebab biji benih tu anak dia. Right. Now, mari kita teruskan. Okay, Rajah 7.2 menunjukkan buah yang telah masak. Nyatakan, berikan satu ciri bagi Q menggalakkan dia daripada rosak. Q ni sebenarnya biji benih tau. So, dia nak minta biji benih tu. Bayangkan biji benih tu anak dia. So, apakah ciri biji benih? Biji benih ni sebenarnya kita kata dia ada testa yang kuat. Testa ni sebenarnya apa? Testa adalah kulit. Kulit biji yang kuat. Kuat, keras dan kalis air. Dia mempunyai testa yang kuat. Dia punya testa. Tak, saya tengok ada tak jawapan lain? Testa disalah petik oleh testa. Testa tu kuat, keras dan kalis air. Alright. Okay. Now, seterusnya. Seorang suri rumah ingin menyimpan struktur Q. Q ni ingat tau, biji benih. Untuk menyemai anak pokok buah tersebut pada masa akan datang. Tapi dia tak nak biji benih tu tumbuh tau. Dia nak maintain biji benih tu dalam keadaan biji benih. So kita kena buat apa? Kita kena simpan di tempat kering, tempat yang sejuk. Sebab tak nak berlakunya percambahan. Okay, so ini 2 markah. Betul. Seterusnya, last sekali, question last. So soalan last dekat sini adalah Rajah 81 menunjukkan kesan pH ke atas tindak balas enzim yang berlaku dalam pencernaan manusia. Okay, so awak kena ingat tau, kalau yang ini adalah pepsin. Pepsin perut, P. Awak ingat triple P. Pepsin perut adalah untuk protein dan dia biasanya adalah berasid. Okay, so kalau sedikit alkali, ini adalah tripsin. Yang sedikit macam neutral, ini adalah amylase. Now, namakan enzim P, so enzim P adalah pepsin. Namakan substrate tau. Bila dia kata substrate, sebelum tindak balas itu adalah substrate. Okay, namakan substrate bagi enzim Y. Y amylase. So kalau soalan tu tanya substrate, amylase ni dia punya substrate, bahan mentahnya adalah kanji. So kanji ni nanti akan dihidrolisis menjadi kanji maltosa. So ingat, kalau sebelum tindak balas, yang ini namanya adalah substrate.
Selepas tindak balas, yang ini kita panggil adalah sebagai hasil atau produk. So, soalan ditanya adalah substrate. So, substrate dia adalah kanji. Good. Now, B. Rajah 82 menunjukkan enzim Z yang digunakan dalam industri pemakanan. Okay. So, terangkan bagaimana enzim Z digunakan dalam pembuat makanan tersebut. So, enzim Z ni sebenarnya apa? Enzim Z ni kalau awak tengok ni daripada susu. Susu akan jadi kental menjadi keju. So, apakah nama enzim yang terlibat dekat sini? Enzim yang terlibat dekat sini adalah enzim, dia adalah renin. Okay. So, apakah fungsi enzim renin? Fungsi enzim renin ni sebenarnya dia dapat menghidrolisis protein susu menjadi karsinogen yang menjadi lebih kental. Okay. Now, seterusnya. Ini pun tajuk ni sebenarnya tak pernah keluar lagi tak? Ini bab 5. Tingkatan 4. Enzim tersekat gerak. Okay, jom. Kita tengok sikit enzim tersekat gerak ni bab 5. Ya. Okay, tajuk ni tak keluar lagi. So, apakah yang dimaksudkan sebagai enzim tersekat gerak? Enzim tersekat gerak, sebenarnya enzim adalah, enzim tersekat gerak ni apabila, saya contoh sikit. Enzim tersekat gerak adalah satu enzim yang lengai. Enzim tersekat gerak adalah enzim. Bila masa enzim menjadi enzim tersekat gerak? Bila enzim itu bergabung dengan bahan lengai. Bahan lengai. Dan satu lagi bahan tak larut. So, kita kenali sebagai enzim tersekat gerak. Apa biasanya enzim tersekat gerak ni? Kebaikan enzim tersekat gerak ni, apakah kebaikannya? Kebaikannya adalah enzim ini adalah tahan rintang. Dia meningkatkan rintang. Dia tahan suhu. Dia rintang. Rintang tu maksudnya tahan. Rintang terhadap perubahan suhu dan pH. Dia tak sensitif. Okay. So, itu yang dimasukkan sebagai enzim tersekat gerak. So, ingat, enzim tersekat gerak adalah enzim yang asalnya biasa tapi kita gabungkan dia dengan bahan yang lengai dan tak larut. So, kita kenali dia sebagai enzim tersekat gerak. Apakah kebaikan enzim tersekat gerak? Kebaikan enzim tersekat gerak dia tak macam enzim biasa sebab enzim ni dia tahan atau rintang terhadap perubahan suhu ataupun pH. Nah, so terangkan kebaikan enzim tersekat gerak dalam memakin satu tindak balas. Ni tahu-tahu. Enzim ni rintang terhadap suhu, dia tahan perubahan suhu. Dan dia dapat beradaptasi terhadap perubahan pH dan menyebabkan enzim itu tidak mudah terlihat asli. Dan enzim sebenarnya lebih mudah diasingkan daripada hasil. So, 3 markah. Good. Now, next one. Mari. Now, so ini adalah soalan remaja berasa mual dan sakit di bahagian abdomen. Abdomen perut tau. Rajah 8.3 menunjukkan keadaan yang berlaku pada tisu epithelium dalam salur elementari remaja tersebut. Ni korosif. So ni sebenarnya asalnya bila dah macam ni ulcer lah ni. Takisan. Tapi bila dia terhakis gastrik. Tapi gastrik kalau tak jaga dia boleh jadi ulcer. So, mari kita tengok soalan dekat sini. Terangkan amalan yang boleh dilakukan oleh remaja tersebut bagi mencegah keadaan tersebut. So, dia dah tahu kat sini, kalau awak nampak kat sini, dia dah terhakis. Maksudnya dinding tu dah nipis. So, sebenarnya ia ada penyakit gastrik tau ni. So macam mana kita nak kontrol daripada gastrik tu lebih daripada teruk? Pertama adalah hadkan peminuman kafein pedas atau berasid. Sebab kafein ni sebenarnya berasid. Dia akan menyebabkan perut tu lagi terhakis. So kena kurangkan, hadkan pengambilan kafein pedas dan berasid. Okey. Seterusnya, jangan minum minuman beralkohol sebab alkohol ni pun sebenarnya adalah berasid. Dan satu lagi, hal ini boleh mengelakkan reflux asid. Ni tak, tapi kalau dia kata terangkan amalan awak ambil yang ni tau. Pengambilan hadkan penggunaan kafein, jangan ambil alkohol. Lepas tu kebaikannya sebenarnya dia boleh mengelakkan reflux asid. Dan satu lagi, makan pada masa yang tetap. Makan pada masa yang tetap. Alright, so itu sahaja untuk soalan Selangor set 2. Saya minta maaf atas segala salah dan silap. Thank you so much for watching. Harap video ini dapat membantu
tak banyak sikit pun jadilah. Okay, thank you semua. Sekejap Okay, bye. Bye.